Yang Berhormat Betung, silakan. Terima kasih, Dato' Yang Dipertua. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Saya mengucapkan terima kasih kerana diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam perbahasan Belanjawan 2023 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Bun Menteri Kewangan pada 24 Februari yang lalu. Tahniah kepada Yang Amat Berhormat Tan Bun di atas belanjawan yang begitu besar yang bertemakan membangun Malaysia Madani. Ianya tertumpu kepada 12 ikhtiar utama serta berlandaskan 3 tekad. Tuan Yang Dipertua, dengan masa yang singkat, maka saya akan terus kepada beberapa isu yang saya ingin bawa, iaitu mengenai pengusaha mikro, kecil dan sederhana ataupun mengenai pertanian dan juga mengenai infrastruktur dan prasarana di kawasan luar bandar serta isu-isu di kawasan Betong dan Sarawak. Di bawah ikhtiar yang pertama iaitu kemampanan fiskal, Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan telah mengambil pendekatan dasar belanjawan yang mengembang sebagai mendukung pertumbuhan ekonomi supaya limpahnya dapat dinikmati semua rakyat. Dasar belanjawan mengembang penting diteruskan kerana ianya perlu untuk mengatasi tekanan inflasi yang tinggi, membantu pembasmian kemiskinan, naik taraf infrastruktur awam serta menambah nilai prasarana di luar bandar. Dato' Yang Dipertua, Betong mengalu-alukan inisiatif bagi mengawal inflasi dan mengurangkan beban sara hidup dengan peruntukan sebanyak RM64 bilion dalam bentuk subsidi, bantuan serta insentif, manakala RM8 bilion di bawah program sumbangan tunai rahmah yang akan memberi manfaat kepada 8.7 juta rakyat B40. Aspek yang penting bagi sesebuah belanjawan ialah pelaksanaan dan sistem penyampaiannya ataupun delivery system dengan izin. Sekiranya Kerajaan Persekutuan dan negeri masih terikat kepada buku ataupun follow the book, terikat kepada peraturan dan kerisauan penyalahguna kuasa serta korupsi untuk melakukan sesuatu yang betul, orang ramai tidak akan memperolehi manfaat dari sebuah belanjawan yang hanya berbunyi besar. Maka saya sarankan ataupun bolehkah kerajaan menilai dan menyemak semula sistem perolehan sampai ke bawah hingga peringkat pejabat daerah dan PBT. Bagi memastikan tiada sebarang ketirisan berlaku seperti sebelum ini, Belanjawan 2023 harus dilaksanakan seiring dengan Pelan Anti Rasuah Nasional 2019-2023. Kejayaan Belanjawan 2023 bukan hanya tertaluk kepada keadilan dalam menyenaraikan pengagihan penerimaan bajet, tapi juga kaedah pengagihan secara telus dan efektif. Tuan Yang Dipertua, bagi memenuhi keperluan ekonomi rakyat, Betong juga menyambut baik penjimatan cukai, tetapi kerajaan sepatutnya melaksanakan langkah-langkah yang lebih pragmatik untuk mengurangkan kos menjalankan perniagaan, terutamanya dalam menangani kenaikan kos bahan mentah, tarif elektrik dan kos buruh, di mana kebanyakan penguasa mikro, kecil dan sederhana masih bergelut dengan isu tersebut. Bagi membina sebuah ekonomi yang berdaya saing, kerajaan perpaduan mesti juga fokus kepada usaha pemulihan perusahaan mikro, kecil dan sederhana dan mengutamakan dasar dan prasarana yang mesra perniagaan, business friendly dengan izin. Belanjawan 2023 adalah pragmatik mengikut peredaran masa. Ianya fokus dalam menyokong pendigitalan perniagaan dan proses otomasi melalui geran sebanyak RM1 bilion bagi membantu PMKS ataupun penguasa mikro, kecil dan sederhana beradaptasi dengan teknologi digital.
Betong memuji inisiatif kerajaan perpaduan dalam usaha menguatkan peranan Digital Economic Centre ataupun PEDI bagi membantu peniaga kecil dengan pengetahuan ICT dan ilmu e-dagang. Dan saya juga minta ianya diperluaskan lagi ke seluruh kawasan parlimen di luar bandar. Dengan keadaan inflasi dan ketidaktentu global, ramai usahawan yang masih bertahan semasa pandemik, terutamanya perusahaan mikro dan kecil masih berusaha untuk meneruskan perniagaan. Maka saya menaruh harapan agar belanjawan 2023 ini dapat dibelanjakan sepenuhnya oleh PMKS ini untuk fokus pada pemulihan perniagaan mereka dan juga naik taraf operasi melalui pendigitalan dan otomasi. Betong juga menerima baik pelbagai pendekatan yang diumumkan untuk meneruskan pelbagai pinjaman dan kemudahan pembiayaan untuk usahawan PMKS dengan nilai sebanyak 40 bilion ringgit bagi membantu PKS, perusahaan mikro, wanita belia dan keluarga yang kurang kemampuan untuk mereka menjana pendapatan melalui perniagaan. Dalam perkara ini saya minta kerajaan mengurangkan karenah birokrasi ataupun red tape dengan izin serta memudah cara serta prosedur dalam menyediakan bantuan kewangan kepada perniagaan mikro, kecil dan sederhana. PMKS memerlukan bantuan kewangan yang segera untuk membantu mereka meneruskan perniagaan dan pulih dari kesan pandemik COVID-19. Daripada pengalaman dan pengamatan kita, permohonan dan kelulusan selalunya melibatkan proses yang panjang dan menyusahkan dan kadang-kadang ianya mengelirukan dan rumit sekali. Proses yang mengecewakan sedemikian yang sepatutnya satu bantuan fiskal yang baik tetapi gagal dari segi pelaksanaannya. Oleh demikian, sama ada PMKS dapat manfaat dari usaha baik, kerajaan akan bergantung di atas kelancaran dan ketelusan proses permohonan dan kelulusan geran, pinjaman ataupun insentif. Maka Betong mengharapkan kerajaan dan agensi-agensi berkenaan melihat kepada perkara ini dengan berhentikan red tape dan tentukan bantuan kewangan sampai ke PMKS dengan secepat mungkin. Ini kerana PMKS merupakan tulang belakang asas ekonomi negara dan mengaji kira-kira 70% tenaga kerja negara. Tuan Yang di-Pertua, Betong bimbang lebih-lebih lagi bagi kawasan parlimen di luar bandar tidak akan mendapat akses kepada bantuan dan inisiatif ini. Oleh demikian, persoalan saya, bolehkah agensi pelaksana turun padang bersama dengan pejabat daerah ataupun pusat khidmat dan membuat roadshow supaya membuka kaunter. Ini dapat memudahkan mereka untuk mohon segala bantuan pinjaman ataupun insentif dari kerajaan. Tuan Yang di-Pertua, Betong juga tertarik dengan tekad untuk reformasi institusi dan tata kelola baik bagi memulihkan keyakinan. Saya ingin menyentuh program pertanian. Pertamanya ialah proses perancangan belanjawan untuk program pertanian yang tidak efektif tanpa mengambil kira keperluan di lapangan. Sebagai contoh, peruntukan hanya untuk membekal benih tanaman tetapi tidak mengambil kira pengurusan penyakit dan makhluk perosak yang akhirnya menyebabkan pendapatan kebun tidak lumayan. Objektif satu peruntukan perlu lebih menyeluruh dan harus merangkumi dari ladang sehingga ke pasaran, iaitu satu ekosistem ataupun rantaian yang lengkap dan bukan hanya fokus kepada input semata-mata. Betong ingin mencadangkan satu kaedah yang melibatkan projek berasaskan komuniti awam dan swasta, private, public and community project dengan izin. Pihak swasta boleh mengetuai untuk mendorong dan membantu pihak awam dan komuniti merentasi seluruh rantaian bekalan. Dalam hal ini, bolehkah insentif disediakan berasaskan pengeluaran hasil dan memberi ganjaran kepada petani yang berdaya maju. Di samping itu, infrastruktur yang lebih baik dapat dirancang. Kolaborasi dengan swasta ataupun anchor company yang lebih baik dapat menentukan penggunaan sumber yang optimal. Perkara lagi ialah peruntukan yang kurang untuk R&D atau penyidikan dan pembangunan serta program pengembangan ataupun extension di dalam sebuah komuniti. Ini penting supaya mereka memahami perbezaan dari segi alam sekitar, makhluk perosak, penyakit dan keadaan tanah dan lain-lain. Tuan Yang Pertama, Betong mengucapkan terima kasih di atas agihan belanja sebanyak 5.6 bilion ringgit kepada Sarawak walaupun amountnya tidak mencukupi untuk menyaingi pembangunan di Semenanjung Malaysia, tetapi amountnya telah bertambah tiap-tiap tahun semenjak 2019. Bagi bekalan air, Sarawak memerlukan sebanyak 19 bilion untuk menyediakan bekalan air bersih ke seluruh penduduk wilayah Sarawak. Oleh kerana saiz kawasan yang luas, lebih-lebih lagi muka bumi yang mencabar.
Agihan belanja sebanyak 920 juta di bawah Belanjawan 2023 disediakan untuk menyelenggara 380 buah sekolah daif, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Betong menyambut baik belanjawan tersebut dan mohon agar isu rumah guru yang daif mesti juga diambil perhatian kerana ramai guru-guru telah berkorban duduk dalam keadaan yang amat memeritkan di mana rumah guru adalah dalam keadaan uzur dan tidak sesuai dan selesa untuk didiami. Betong mengharapkan beberapa sekolah daif di Betong akan turut tersenarai untuk dibantu tahun ini. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya Betong ingin mengemukakan isu dan permohonan dari kawasan seperti berikut. Betong minta penjelasan Kementerian Pertanian dan Keterjamanan Makanan mengenai belanjawan untuk pembangunan industri ternakan ruminan iaitu lembu, kambing dan kerbau di Sarawak. Untuk makluman, SSL untuk daging lembu di Sarawak terkini ialah 12%. Sarawak mensasarkan SSL 25% menjelang 2030 untuk daging lembu. Oleh itu, mohon perhatian kerajaan untuk terus membantu dengan belanjawan bagi mempegiatkan lagi usaha pembiakan ruminan di Sarawak. Menyadari keperluan dan permintaan untuk lepasan ijazah perubatan veteriner baik di sektor awam dan swasta yang meningkat di wilayah Sarawak, Betong mencadangkan kepada Kementerian Pengajian Tinggi untuk menubuhkan fakulti perubatan veteriner dilengkapi dengan hospital veteriner di kampus UPM Bintulu. Pada masa sekarang, UPM Bintulu menawarkan program peringkat diploma kesihatan haiwan dan penternakan. Seterusnya, Betong mohon diagihkan belanja untuk pinjaman rumah panjang di Sarawak seperti yang pernah disediakan oleh pentadbiran terdahulu. Betong juga mohon agihan belanja untuk kerja penyukatan tanah NCR Sarawak. Seterusnya, Betong merupakan salah satu kawasan yang mempunyai tanaman getah yang luas. Sejak dari dulu, hasil ialah berbentuk keping dan getah skrap. Betong cadangkan kepada kementerian untuk membina fasiliti untuk memproses susu getah konsentrat ataupun letek konsentrat. Ianya boleh dieksport ke Semenanjung ataupun kerajaan boleh menarik pelabur industri hiliran getah di Sarawak. Tuan Yang di-Pertua, beberapa perkara yang spesifik untuk kawasan Parlimen Betong ialah minta menteri sedikit masalah lagi tentang status terkini bina baru klinik kesihatan Sepau yang dibina di tapak yang sudah dikenal pasti. Mohon jawapan tepat daripada menteri. Satu lagi ialah masalah yang dihadapi oleh penduduk kawasan Betong ialah hakisan tebingan sungai yang menghantui penduduk bila ban tebingan sungai pecah dan limpahan air pasang masuk membanyeri kawasan kampung seperti yang berlaku semalam akibat hujan yang lebat. Maka kampung tradisi yang dibina di tebing sungai yang terdedah pada masalah ini ialah Kampung Bedang, Supa, Mangut, Serembang, Serabang, Tui, Bungin, Tanjung Asam, Sebemban, Belingan, Kampung Basar Betong, Kampung Sepau, Kampung Debak, Kampung Dit dan Kampung Buda. Pihak JPS telah menganggarkan kos mitigasi sebanyak 50 juta untuk mengatasi masalah ini untuk jangka masa panjang. Saya merayu kepada kerajaan untuk mempertimbangkan agihan belanja untuk projek menangani hakisan tebingan sungai tersebut. Kedua, Betong mohon agihan belanja untuk membersih sungai melalui JPS kerana banyak kebun yang terjejas akibat banjir di mana aliran sungai yang sumbat dan tidak diselenggara. Ketiga, Betong mohon Kementerian Pertanian agihkan belanjawan melalui IDA Kelakar Serebal Betong untuk program tanaman jagung bijiran untuk pekebun kecil dengan tanaman 1 hektar setiap pekebun. Saya menyuarakan ini bagi pihak penternak ayam kacukan yang tidak mampu untuk bergantung kepada makanan komersial yang mahal. Okey, sila gulung, Betong. Jagung sendiri dapat kurangkan kos makanan ayam. Dan untuk penutup, Betong juga mohon pertimbangkan peruntukan untuk jalan perhubungan desa, jalan luar bandar, peruntukan maris untuk baik boleh jalan-jalan. Akhirnya ialah keperluan percepatkan pemasangan kemudahan telekomunikasi pada menara yang telah dipasang tapi belum ada lagi peralatan. Tuan Yang di-Pertua, Betong senada dengan rakan ahli Parlimen JPS yang telah berucap merasa kesal dan tidak setuju dengan kenyataan setampin 2 hari yang lalu mengenai keputusan JPS menyertai kerajaan perpaduan. Betong ingin menegaskan bahawa pendirian Kabinet JPS adalah konsisten, iaitu JPS akur dengan nasihat yang di-Pertuan Agong untuk kita sama-sama dengan parti lain membentuk sebuah kerajaan perpaduan yang stabil. Betong mendoakan agar belanjawan 2023 dapat diurus tabih dengan baik supaya niat kerajaan perpaduan untuk rakyat menikmati kehidupan yang baik dan bermakna akan tercapai. Dengan serangkap pantun dari setampin hendak ke Betong sehingga sebentar dipatang lupa. Nasihat yang di-Pertuan Agong JPS junjung, keikhlasan JPS bersama kerajaan perpaduan jangan dicabar. Sekian, Betong mohon menyokong. Terima kasih, Betong.